dah cantik. Dah tak ada dah kemek-kemek tu. Tapi yelah, makan masa lah sikit nak betulkan dia dan perlukan kesabaran. Tapi kita nak pasang balik nanti. Saya ada tertinggal satu poin penting. Yang mana intercooler yang tak efisien ataupun intercooler yang tak dapat menyejukkan udara daripada turbo, udara panas daripada turbo tadi, dia bukan sahaja boleh menyebabkan enjin hilang kuasa atau hilang power, tapi dia juga boleh merosakkan enjin, menjahanamkan enjin. Udara panas daripada turbo masuk kepada intercooler, tapi intercooler tak boleh menyejukkan udara panas tu. Jadi yang keluar melalui intercooler pun udara panas. Udara panas ni masuk ke dalam enjin, dia boleh menyebabkan enjin rosak teruk. Biasanya memang jahanam lah, pecah lah biasanya enjin tu akan pecah. Kenapa? Nak tahu kenapa? Jom saya tunjukkan. Okey, yang ni kita dah tengok. Benda ni banyak terjadi tapi ramai orang tak perasan dan dia abaikan. Okey. Oh. Ini adalah silinder. Ini adalah piston. Macam tu. Lebih kurang. Ini adalah silinder head. Ini adalah valve intake terbuka. Ini adalah valve exhaust tertutup. Okey, ini adalah lejang masukan ataupun intake stroke. Lebih kurang lah. Macam tu lah, cincai lah sikit. Saya nak cerita, okay, lupa. Ada dua benda penting lagi. Dia ada connecting rod. Dan dia ada crankshaft. Yang mana? Kalau kes. Okay, dia ada crankshaft. Crankshaft akan jadi sengit macam ni lah. Lebih kurang. Lebih kurang. Okey. Campuran petrol dan udara akan masuk melalui intake ke dalam silinder. Piston berada pada BDC. Ini adalah lejang intake atau lejang masukan. Okey, kita pernah biasalah nampak gambar ni, biasa. Okey. Yang saya kata udara yang tak disejukkan oleh intercooler ni boleh merosakkan enjin. Biasanya akan buat enjin pecah. Dia jadi macam ni. Udara yang masuk ni panas. Sebab dia tidak disejukkan oleh intercooler. Udara panas daripada turbo ni panaslah, sangat panas. Okey, dia bercampur dengan petrol. Dia masuk ke dalam silinder ni penuh. Suhu dia dah sedia tinggi sebab udara tu dah panas. Valve intake tutup dan piston akan naik ke atas. Ini dipanggil proses compression atau mampatan. Proses mampatan ni akan menyebabkan molekul udara menjadi semakin padat, semakin rapat. Molekul tu akan jadi semakin dekat. Dan ini akan menyebabkan suhu semakin tinggi. Suhu dia, apa ni aja salah. Suhu dia semakin tinggi. Semakin mampat, suhu semakin tinggi. Apabila dia mencapai satu suhu yang dipanggil ignition temperature, ini yang bahaya dia. Campuran udara dan petrol di dalam silinder ni, dia akan terbakar sendiri. Sampai suhu combustion, dia akan terbakar sendiri. Spark plug, tak keluar spark lagi. Okey, spark plug kat sini Katalah spark plug kat sini.
Okey. Spark plug ni tak keluar spark lagi. Tapi campuran udara dan petrol dalam silinder ni dah terbakar. Ignition temperature ni agak menakutkan. Sebab dia terbakar, piston belum berada pada top. Belum berada pada TDC. Piston tu dalam proses naik, dalam proses mampatan. Tengah mampat ni. Tengah mampat, mungkin sampai kat sini. Okay, dia baru sampai kat sini je. Tapi sebab suhu dia dah terlalu tinggi, dia nyala. Campuran petrol dan udara ni nyala sendiri. Apabila piston berada di sini, baru berada di sini, ini yang masalah ni. Okay, kat sini, okay. Crankshaft akan berada dekat sini. Lebih kurang lah, kita katalah dekat sini. Okay. Dia dalam proses nak tolak lagi piston naik ke atas. Tapi combustion dah terjadi. Kat dalam ni dah terbakar. Spark plug tak keluar spark lagi. Belum sampai masa dia lagi. Tapi sebab suhu tinggi, dia self ignition. Dia terbakar. Ini yang dipanggil sebagai pre-ignition. Okey, dalam otomotif, dalam ICE, internal combustion engines, ini kita panggil dia sebagai pre-ignition. Dia nyala sendiri sebelum spark plug nyala. Waktu ni sangat bahaya. Sebab pembakaran di dalam silinder ni akan menghasilkan tekanan yang tinggi. Dia nak tolak piston turun ke bawah. Okey, dia menghasilkan daya nak tolak piston turun ke bawah. Pembakaran ni, gas tu dah mengembang, dia nak tolak piston turun ke bawah. Tetapi crankshaft yang sedang berpusing ni, dia nak tolak piston naik ke atas. Jadi kat sinilah berlakunya perlawanan kuasa. Kuasa daripada inertia ataupun lajak ataupun momentum daripada crankshaft nak tolak piston naik ke atas. Tapi pembakaran nak tolak piston turun ke bawah. Waktu ni sangat kritikal. Biasanya yang akan fail adalah piston. Dia akan pecah. Dia tak tahu nak ikut yang mana satu. Connecting rod akan tolak piston ke atas. Manakala combustion ke atas akan tolak turun ke bawah. Untuk kereta biasa, turbo biasa, piston akan pecah. Biasa dia akan pecah dekat kawasan piston ring. Tapi untuk kereta Proton CFE, ni masalah dia. Piston tak pecah. Problem dia connecting rod ni yang patah. Connecting rod ni yang akan fail. Dia akan patah. Yalah, piston tengah turun, crankshaft tengah tolak. Tahu-tahu connecting rod ni yang fail dulu, dia akan patah. Apabila connecting rod ni patah, dia akan berpusing mengikut crankshaft. Berpusing-pusing. Dan satu masa dia akan jolok dinding blok. Okay, blok duduk gini, lebih kurang kat sini. Bawah ni oisam. Biasanya dia akan jolok dinding blok dekat sini dan dekat sini. Dia akan menyebabkan dinding blok berlubang kat dua tempat ni. Gara-gara dijolok oleh connecting rod yang patah. Saya tak tahu kenapa design untuk Campro ni connecting rod dia tak boleh bengkok. Kalau dia kena force, kalau untuk kereta-kereta Jepun lain, kalau dia kena force, connecting rod tu akan bengkok. Okay, connecting rod tu akan bengkok. Maksudnya dia akan absorb tenaga tu dan dia akan rosak, dia akan bengkok. Tapi untuk Campro, tak. Dia tak absorb. Dia akan break. Dia rapuh. Okay, kalau
berlaku apa-apa masalah, sama ada dia kompres air, itu hydrolock. Yang failnya adalah connecting rod, dia akan patah. Itu tak tahu design dia, kenapa design dia macam tu. Okay. Jadi apabila udara panas masuk ke dalam kebub pembakaran atau silinder pembakaran, piston kompres dia, suhu dia jadi semakin tinggi sampai satu suhu yang kita panggil sebagai ignition temperature. Petrol dan udara akan terbakar sendiri sebelum piston ni sampai top dead center, sebelum spark plug mengeluarkan spark. Apabila dia terbakar, dia akan menghasilkan tekanan yang sangat tinggi. Yalah, kita tengah boosting, baik punya boosting, tekan maksimum, tenaga pembakaran ni, dia akan menghasilkan tenaga tekanan yang akan tolak piston turun ke bawah. Crankshaft ni pula belum sampai titik paling atas, dia masih lagi dalam proses nak tolak piston naik. Jadi berlawan kuasa, crankshaft nak tolak, pembakaran turun bawah. Yang failnya, kalau untuk Campro CFE ke Campro, apa-apa Campro lah, yang akan failnya adalah connecting rod. Dia akan putus, dia akan patah. Connecting rod ni apabila patah, dia akan berpusing dalam ni dan dia akan jolok dinding blok, biasanya dekat sini dan dekat sini. Tu yang kita boleh jumpa enjin Campro blok berlubang. Kalau untuk macam saya pernah pakai kancil turbo, enjin L2S, enjin L5, pernah kena case hydrolock, connecting rod dia tak patah. Connecting rod dia menjadi bengkok, jadi belang sabit. Dia jadi bengkok. Saya pernah pakai RVR turbo, case yang sama, dia jadi bengkok, dia tak patah. Dan banyak case kereta yang saya dah baiki, banyakkannya dia bengkok. Campro sahaja dia patah. Okay, ini poin yang saya tertinggal. Alright, udara panas daripada turbo yang tidak disejukkan apabila masuk ke dalam enjin, dia juga boleh merosakkan enjin. Sebab udara panas ini akan menjadi punca pre-ignition. Kalau pre-ignition ini terlalu awal, ini akan jadi. Kalau pre-ignition itu tidak terlalu awal, dia dah jadi tu dah dekat-dekat dengan TDC. Tapi sebelum spark plug nyala, biasanya dia akan menghasilkan bunyi knocking. Crack. Power hilang, memang kau-kau power hilang dan menghasilkan bunyi knocking. Bunyi knocking tu biasanya disebabkan oleh piston slap. Piston ni yang tak tahu nak pergi ke mana, nak naik atas ke nak turun ke bawah, dia bergegar kat sini, dia akan bunyi knocking. Tapi kalau dia nyala terlalu awal, jauh lagi piston nak berhenti, top dead center, biasanya connecting rod akan patah. Dia tak akan patah terus kena hari ni, tak, dia akan makan masa. Kena beberapa lama, setempoh masa, connecting rod yang akan menjadi semakin lemah, kemudian dia akan patah. Okey, sedikit cerita mengenai intercooler. Nampak macam kecil, peranan dia nampak macam entah apa-apa je, besi bodoh gini je, tapi besar juga sebenarnya dia punya peranan. Yang mana yang ada intercooler kotor boleh cuci luaran dan dalaman. Yang mana ada intercooler rosak, kemek, boleh baiki. Ini je modal korang. Settle masalah. Okay, harap dapat membantu semua. Sekian.